Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda telah menonton video YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, saya berasa cukup kecewa hari ini apabila melihat video yang trending di YouTube, iaitu video Dato' Alif Shukri. Saya rasa daripada kalangan anda pun ramai yang telah tengok video berkenaan dan rasa panas. Bahkan saya tengok Abang Roy pun dah buat video reaction berkaitan tentang video berkenaan. Video berkenaan memang teruk dan memang tak bermanfaat. Usahawan seperti Alif Shukri ini setiap tahun menerbitkan lagu raya yang pelik, sumbang dan kontroversi. Tahun ini dia terbitkan lagi video raya yang sumbang dan kontroversi. Peliknya diterbitkan oleh satu penerbit yang agak bagus, iaitu Rusa, yang saya tahu biasanya menerbitkan lagu-lagu daripada penyanyi-penyanyi yang berbakat, tapi kali ini dia pergi keluar pula terbitan daripada Alif Shukri yang memang hancur. Datin Syahida, isteri Dato' Alif yang merupakan bekas anggota kumpulan Nasyid As-Salehah, pun bersuara sumbang dalam video tu. Saya tak tahu pasal apa. Jadi kalau kita nilai daripada sudut ketenangan muzik dalam video klip berkenaan, memang hancur. Habis tak ada ketenangan muzik. Tapi bab muzik itu satu hal. Bab yang lebih parah ialah video klip itu sendiri. Saya sudah melihat video berkenaan. Saya kecewa dan rasa tak puas hati. Video yang sangat menjengkelkan, menjijikkan dengan aksi yang meloyakan dan serupa dengan video-video LGBTQ yang ditayangkan untuk tatapan seluruh dunia dan menjadi trending nombor 1 atau 2 di Malaysia. Yang sudah pasti video ini bukan trending sebab suara sedap ataupun lirik yang bagus, tetapi ia trending sebab melawakkan sebahagian orang dan menjadi kontroversi. Nilai kontroversi memang menjadi mainan ramai usahawan di dalam melariskan perniagaan. Kadang-kadang mereka tidak menghiraukan bab halal, bab haram, bab akhlak di dalam mengangkat isu-isu kontroversi. Klip video ini juga macam tu. Ia membawa sentimen LGBTQ yang melampau dengan ditayangkan lelaki bergolek-golek seperti pondan dan maknya, pakaian yang meloyakan, bahkan beberapa aksi yang bodoh seperti meraba-raba tubuh sesama lelaki, adegan jilat di sana dan di sini, dan aksi-aksi yang tak layak menjadi tontonan seorang Muslim, apatah lagi pada bulan Ramadan ini. Klip video ini tak senonoh dan bercanggah dengan agama dan adat serta tata susila rakyat Malaysia. Ia bukan sekadar isu lelaki lembut. Kalau lembut saja tak ada masalah. Ini lelaki yang tak senonoh. Nak kata serupa perempuan pun tidak. Orang perempuan pemalu nak mengaku. Lebih kepada isu tak senonoh. Nak muntah saya tengok. Perbuatan tak senonoh seperti ini dilarang oleh agama kita. Ia jelas menunjukkan lelaki yang bermesra dengan lelaki yang kita anggap hari ini sebagai gay. Lelaki yang tak tahu malu buat perkara yang jijik ditonton oleh ramai orang masih tak rasa apa-apa. Ingat Nabi SAW sebut, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Apabila kamu sudah tidak ada rasa malu, maka buatlah apa yang kamu suka. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan kitab sahihnya. Bentuk suruhan dalam hadis ni untuk buat apa saja yang kamu suka, bukan maksud suruh buat sungguh, tetapi ia adalah ancaman dan janji buruk. Bukan nak galak hampir buat sesuka hati. Maksud dia apabila dicabut daripada engkau sifat malu, maka lakukanlah apa saja yang kamu kehendaki kerana kamu akan dibalas berdasarkan perbuatan kamu. Malu bererti kita menghindarkan diri daripada melakukan perbuatan tercela, enggan melakukan sesuatu atau enggan meninggalkannya kerana takut mendapat celaan. Jika inilah pengertian malu, maka seruan kepada berakhlak dan beriltizam dengannya merupakan seruan kepada mencegah daripada semua bentuk maksiat dan keburukan. Di samping itu, sifat malu adalah di antara sifat terpuji yang sangat diperlukan oleh semua orang, termasuk saya, Dato' Alif, penari dan dalam video klip itu, kru produksi dan juga penerbit. Ketiadaan sifat malu menyebabkan manusia berada dalam kekurangan dan keaiban. Tambahan pula, sifat malu ini adalah sebahagian daripada kesempurnaan iman. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Al-haya'u syu'batun minal iman." Sifat malu itu adalah satu cabang daripada cabang-cabang iman. Sebab apa disebut satu cabang daripada cabang-cabang iman? Sebabnya semua perkara yang diperintahkan, sama ada yang wajib ataupun yang sunat, dia hendaklah rasa malu untuk meninggalkannya. Manakala perkara yang dilarang, sama ada yang haram ataupun yang makruh, macam video klip ni lah, dia hendaklah rasa malu untuk melakukannya. Bukan dia rasa bangga sebab dapat sambutan dekat YouTube, dapat trending dekat YouTube. Sifat malu adalah
adalah asas kepada akhlak yang mulia dan pendorong yang paling kuat untuk mengerjakan kebaikan dan menjauhi keburukan. Oleh itu, sifat malu merupakan sebahagian warisan para nabi terdahulu yang tidak termasuk dalam perkara yang dinasahkan daripada syariat mereka. Sifat malu ini dipraktikkan oleh manusia dan diwarisi daripada para rasul kurun berkurun lamanya sehingga menjadi masyhur dan manusia berpegang teguh dengannya sehinggalah ke zaman permulaan Islam sehingga ke hari ini. Apabila umat Islam dahulu telah berada di atas warisan yang jelas daripada seluruh nabi dan rasul sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan jelas diterangkan dalam Al-Quran, maka menjadi kewajipan kita hari ini untuk berpegang teguh dengan sifat malu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita juga wajib menghiaskan diri kita dengan akhlak dengannya agar semua warisan para nabi ini tetap dimiliki dan agar kehidupan dan jiwa manusia dipenuhi dengan kebaikan dan kebenaran sehinggalah tibanya waktu Allah mewariskan bumi dan seisinya kepada hamba-hambanya yang beriman. Akhir sekali sahabat-sahabat, sentiasalah kita berdoa kepada Allah. Tolong kita doa kepada Allah agar sentiasa Allah Ta'ala bagi petunjuk kita kepada kebenaran. Sebab tu kita selalu doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadilla waj'alna lilmuttaqina imama. Ya Allah, kau tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebenar sebagai kebenaran dan rezekikanlah kepada kami untuk mengikuti dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai batil dan rezekikanlah kami untuk menjauhinya dan janganlah jadikannya terkeliru atas kami sehingga kami sesat dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Dato' Alif, cukuplah buat video sampah macam ni. Create video yang lebih manfaat kepada masyarakat. Kongsilah banyak perkongsian-perkongsian berkaitan tentang keusahawanan. Kongsilah bagaimana suka duka di dalam meraih kecemerlangan. Kongsilah perkara-perkara itu. Jangan dikongsikan perkara merapu, merepek, meraban seperti ini. Kalau nak buat video raya pun cukuplah sekadar ahli keluarga anda saja yang tengok. Orang lain dah meluat dah tengok. Wallahu ta'ala alam. Sahabat-sahabat, tengok buku ni. Baca buku ni Al-Wafi, Syarah Hadis 40. Dalam hadis yang ke-20 diceritakan berkaitan tentang sifat malu. Moga kita ada sifat berkenaan. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.